Tak mangsa semua penuh di belakang biar kita nampak ke belakang. Kita tolong. Kita tolongkan di belakang. Okay, macam mana? Okey ya? Okey. Stand di sini kan? Stand di sini. Sekali. Cuma sikit. Dua orang mau juga. Okey. Bro. Sini sikit nanti. Dua orang mau juga. Apa saya rekod. Alright. Okey. Ya, dia boleh. Okey, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam kemanusiaan. Pertama kali saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang berbahagia Tan Sri Musa bin Hassan selaku Presiden kepada Pertubuhan MCCC. Juga saya alu-alukan kehadiran Tuan Reza Khalid selaku penasihat undang-undang kepada Tan Sri Musa Hassan, NGO daripada PAKIN dan NGO daripada ahli jawatan kuasa daripada MHO, rakan-rakan media yang bertumpus lumus yang sentiasa bersama kita memberi sokongan yang padu dalam usaha untuk membela masyarakat dan rakyat Malaysia yang tertindas, dan juga mangsa-mangsa yang hadir di belakang kita. Hari ini merupakan satu yang begitu penting yang mana kita hadir di Ibu Pejabat Polis Daerah Sentul bersama dengan sekumpulan mangsa. Hampir 100 mangsa telah hadir pada pagi ini dan laporan polis dianggarkan sudah mencecah ke 150 orang. Untuk maklumat rakan-rakan media yang ada, ini berkaitan dengan satu penipuan yang mana ada satu syarikat yang berpengkalan di Hong Kong, dan syarikat ini telah menggunakan satu syarikat pemasaran, syarikat pengurusan pemasaran, yang mana syarikat pengurusan pemasaran ini telah mempromosikan 5 jenis pelaburan menggunakan 5 syarikat yang berbeza kepada rakyat Malaysia. Apakah modus operandi pelaburan ini? Pertama, mereka menggunakan 2 syarikat berhad. Umumnya tahu, ramai di kalangan rakyat Malaysia apabila mereka mendengar perkataan berhad, mereka faham bahawa syarikat ini seolah-olah diluluskan oleh Bursa Malaysia ataupun dipanggil approved listing requirement, tersenarai. Ramai lagi yang tidak faham. Tidak semua syarikat berhad itu tersenarai di Bursa Malaysia. Ada syarikat berhad listed, ada syarikat berhad unlisted. Ada yang tersenarai di Bursa Malaysia, ada yang tidak tersenarai di Bursa Malaysia. Syarikat berhad ini yang pertama mengeluarkan satu bentuk promosi pelaburan, tawaran pelaburan yang saya sifatkan sebagai tawaran pelaburan awam. Mereka menggunakan beberapa kaedah untuk memperdayakan rakyat Malaysia. Antara kaedah memperdaya itu adalah dengan menggunakan terminologi information memo. Ini poin dia. Minggu lepas kita dedahkan bagaimana ada satu syarikat pelaburan menggunakan perkataan info memo. Apabila kita dedahkan perkataan info memo ini, kita dapati bahawa wujud satu pattern yang dilakukan oleh syarikat-syarikat penipu menggunakan nama info memo ataupun dalam bahasanya information memorandum dan menjual logo AC. Ramai rakyat Malaysia apabila mereka nampak saja ada logo AC, mereka terpedaya kerana mereka rasakan bahawa syarikat ini diluluskan oleh Suruhanjaya Security. Saya tidak menyalahkan Suruhanjaya Security. Saya ingin memaklumkan kepada Suruhanjaya Security. Banyak di kalangan syarikat pelaburan ini
menggunakan perkataan information memo dengan mewujudkan satu isu yang seolah-olah syarikat ini telah diluluskan oleh, pelaburan ini diluluskan oleh SIA. Malangnya tidak. Perkataan information memorandum ini hanyalah lodgement ataupun deposit, hantar serah. Bermaksud Suruhanjaya Security tidak melakukan apa-apa bentuk semakan ataupun kajian mengenai syarikat pelaburan tersebut seperti mana yang dilakukan bagi syarikat-syarikat yang mengeluarkan prospektus. Info memo dan prospektus adalah dua perkara yang berbeza. Kalau pelaburan itu diluluskan prospektus, bermaksud SC telah melakukan semakan dan kajian terhadap syarikat itu dari sudut due diligence dan dari sudut structure, dan sudah tentulah dia akan ada trustee dan juga underwriter yang melakukan kawal selia terhadap pelaburan-pelaburan tersebut. Malangnya apabila syarikat menggunakan hanya information memorandum, syarikat itu, fund itu, pelaburan itu adalah unregulated investment. Malangnya ramai orang ingat fund itu regulated. Inilah yang berlaku masalah. Sebab itulah ramai yang terpedaya. Ada lagi yang melakukan produk yang sama seperti yang dipanggil IRPS, Islamic Redeemable Preference Share. Sebab itu saya dah jadi takut kat sini. Bila dengar perkataan IRPS ni saya dah jadi fobia. Sebab seolah-olahnya menggunakan nama-nama pihak tertentu, menggunakan Syariah Advisory Board, menggunakan nama-nama bekas pegawai kerajaan yang berperingkat tinggi untuk mengelirukan rakyat Malaysia. Ini membimbangkan. Inilah satu situasi yang membimbangkan. Saya ingin memberi nasihat kepada mana-mana pesara-pesara, mana-mana pihak-pihak yang mempunyai nama yang begitu berpengaruh. Saya tahu bahawa ada di kalangan anda telah terpedaya dengan syarikat-syarikat ini. Tolong lakukan kajian. Jangan biarkan nama-nama anda digunakan untuk atas tujuan penipuan. Apa lagi yang menyedihkan? Selain daripada dua berhad company ini, ada lagi dua trustee company. Saya tidak mahu dedahkan nama syarikat-syarikat terbabit. Tetapi syarikat trustee ini sepatutnya menjadi pemegang amanah. Malangnya syarikat trustee ini mewujudkan trust fund ataupun dipanggil wang amanah. Yang mana wang amanah ini disalurkan kepada syarikat yang merupakan dalang utama di Hong Kong. Mereka menggunakan instrumen trust company, menggunakan platform trust company. Sebab itulah ramai orang terpedaya. Orang tengok, ni trust company, berdaftar dengan SSM, regulated entity, berlesen. Jangan kata orang lain, saya pun mungkin terpedaya kerana percaya kepada trust company ni. Perjanjian itu ditandatangan di antara subscriber pelabur dengan trust company. Jadi orang lihat lesen yang ada kepada trust company ni. Kedua-dua trust company ini menyalurkan dana tersebut kepada syarikat di Hong Kong. Orang tak nampak company di Hong Kong Tan Sri, orang nampak trust company. Jadi orang percaya kerana dia adalah license entity. Malangnya kedua-dua syarikat ini dilihat terlibat, seolah-olah terlibat dalam penipuan ini. Ramai yang salah faham, mengecam pelabur-pelabur. Saya tak boleh nak kecam pelabur-pelabur kerana saya tengok mereka menandatangani perjanjian dengan syarikat yang sah, dan syarikat itu mempunyai lesen sebagai yang govern under Trustee Act. Ada lagi yang syarikat ejen pemasaran ini menawarkan tawaran pelaburan sehingga ke Australia. Sebab itulah saya katakan tadi ada 5 jenis pelaburan, 2 pelaburan syarikat berhad, 2 pelaburan menggunakan trustee company, dan 1 pelaburan yang disalurkan
ke Australia. Antara nama-nama ataupun konsep-konsep pelaburan itu dipanggil Trust Fund, IRPS, Islamic Redeemable Preference Share, Term Notes dan juga sukuk. Ini amat membimbangkan kita kerana dianggarkan hampir 3,000 subscriber yang telah terlibat dalam penipuan, yang telah menjadi mangsa dalam penipuan ini, dan dianggarkan jumlah kerugiannya sebanyak 830 juta. Ini bukan jumlah yang kecil, merupakan jumlah yang besar. Sebab itulah kita hadir pagi ini untuk membawa isu ini di hadapan media. Antara perkara-perkara yang ingin kita bangkitkan, pertama, kita ingin merayu dengan rasa rendah diri kepada agensi-agensi penguatkuasaan. Kami di sini bukan bertujuan untuk menyalahkan ataupun memburuk-burukkan mana-mana agensi penguatkuasaan. Kami datang untuk merayu kepada agensi penguatkuasaan dari hati kami. Kerana kami percaya bahawa agensi penguatkuasaan mempunyai kuasa untuk membantu rakyat-rakyat yang ditipu. Setiap agensi penguatkuasaan mempunyai kuasa masing-masing. Bagi peringkat PDRM sudah tentulah boleh menguatkuasakan ataupun menyiasat kes yang melibatkan kanun kesiasaan bagi kesalahan jenayah tipu. Bagi Suruhanjaya Security, mungkin pihak Suruhanjaya Security boleh menyiasat bagaimana syarikat yang telah mengeluarkan information memo, sama ada information memorandum itu, pelaburan itu digunakan dengan objektif yang ada dalam information memorandum. Bagi Suruhanjaya Syarikat Malaysia, perlu menyiasat kes-kes yang melibatkan trustee company yang telah memungut wang dan menyalurkan kepada syarikat yang berada di luar negara. Dan juga perlu juga menyiasat pada kes-kes yang melibatkan Interest Scheme Act atau skim berkepentingan. Bagi peringkat LHDN, perlu juga menyiasat sama ada syarikat yang ada ini mengambil wang tanpa membayar cukai pendapatan. Bagi peringkat bank negara juga, perlu melakukan siasatan. Sama ada tawaran yang dibuat, pungutan yang dibuat, adakah mereka pungut secara wang deposit secara sah. Saya ingin merayu kepada agensi penguatkuasaan, tolonglah siasat bagi undang-undang yang anda kawal selia masing-masing. Jangan ditolak ke A, B tolak ke C, C tolak ke D. Saya merayu meminta tolong. Jangan dikata pula kata, pergilah saman sivil. Nak saman macam mana? Syarikat dah tutup, pejabat dah tutup, individu pun dah tak tahu di mana. Kalau saman pun dapat judgement in default of appearance, perintah tu nak buat apa? Bukan ada aset. Tolonglah. Saya minta dan merayu. Kita kena ada perasaan empati. Perasaan macam mana merasa kesusahan orang lain. Orang sudah berada masalah. Jangan ditolak ke hulu dan ke hilir. Bantulah mereka atas kapasiti yang tuan-tuan ada. Saya menegaskan sekali lagi, bukanlah niat dan tujuan saya untuk mencari kesalahan mana-mana pihak. Saya merayu atas nama simpati kepada mangsa-mangsa yang ada. Ada yang jumpa kepada saya menceritakan bagaimana duit tanah yang telah dijual hancur lebur, ditipu oleh sindiket penipuan ini. Ada yang datang saya menceritakan bagaimana duit EPF mereka telah digunakan. Ada yang menceritakan saya bagaimana dia yang telah berhenti kerja terpaksa mohon kerja ketika usia umur 60 tahun kerana telah hilang punca pendapatan. Simpatilah rakyat Malaysia yang menjadi mangsa.
Jangan kita kata mereka ni tamak semata-mata. Kerana mereka ini cuba untuk mencari pendapatan di akhir persaraan mereka. Bantulah mereka. Bantulah mereka. Saya dengan ini merayu kepada kerajaan Malaysia. Kita perlu lakukan sesuatu. Perkara ini sudah berleluasa di Malaysia. Sindiket penipuan telah wujud dan bermaharaja laila di Malaysia. Seolah-olah Malaysia menjadi tempat yang bagus untuk dikembangbiakkan sindiket penipuan. Kalau kerajaan tidak membantu rakyat Malaysia, siapakah lagi yang patut membantu rakyat Malaysia? Di manakah perlu kami bawa suara ini? Adakah kami perlu berjumpa dengan peringkat atasan lagi? Adakah kami perlu jumpa dengan Perdana Menteri? Adakah kami perlu jumpa sehingga sampaikan Yang di-Pertuan Agong? Sebab itulah kita hadir pada hari ini, meminta bantuan kepada agensi penguasaan, merayu dengan penuh rasa simpati, meminta ihsan daripada kerajaan. Bantulah mangsa-mangsa yang ada. Kami tidak sekali-kali ingin mencalarkan imej mana-mana organisasi. Tujuan kami sangat baik atas kepentingan mangsa-mangsa, semata-mata ingin mendapatkan pembelaan kepada mangsa-mangsa yang ada. Untuk tidak membuang masa, saya dengan ini dengan rasa hormat dan takzim menjemput individu yang banyak membantu kita. Walaupun di akhir persaraannya telah bersara, sepatutnya dia berehat, dia turun ke bawah hari ini untuk bersama dengan rakyat untuk memperjuangkan pembelaan terhadap bangsa-bangsa jenayah. Dengan segala hormatnya, saya menjemput Tan Sri Musa bin Hassan untuk menyampaikan sepatah dua kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari. Seperti mana yang telah dimaklumkan oleh Datuk Hisham, saya rasa semua dah tahu apa sebenarnya kes ini tadi. Dan saya telah melihat laporan yang telah dibuat oleh mangsa-mangsa seramai 100 orang. Dan saya dapati bahawa laporan ini adalah berkaitan dengan penipuan pelaporan, iaitu trust fund, IRPS, term notes dan sukuk. Jadi bagi saya, ia wujud satu kesalahan penipuan untuk menipu mangsa-mangsa yang membeli saham-saham tersebut dan mereka ini tadi mengalami kerugian. Di sini ingin saya nyatakan bahawa kita perlu melihat semula perundangan kita. Kerana setiap agensi ada di kuasa dalam perundangan dia. Polis, pemeriksaan, SC, dia punya undang-undang SC dan HDN pun ada undang-undang DSK. Jadi saya melihat sudah sampai masanya kena wujud satu undang-undang anti-scamming law. Kerana anti-scamming law ni tadi kita melihatkan undang-undang tadi banyak lompong-lompong. Di mana mereka yang ni menipu ni tadi mengetahui undang-undang ni tadi dan melakukannya apabila melihat ada kelompongan ni tadi. Jadi sampai masanya kita wujudkan satu anti-scamming law untuk kita menentukan bahawa mereka yang ingin membuat scam pelaburan ni tadi dapat kita camkan daripada awal lagi sebelum mereka ni tadi mengutip wang-wang daripada rakyat. Kerana yang menjadi mangsa adalah rakyat. Jadi di sini saya juga ingin menasihatkan semua kuasa, polis ke, SC ke, LHDN ke, untuk membuat hubungan kerjasama. That means kita setiap agensi menyiasat, membantu masyarakat ini tadi untuk menyiasat kes ini tadi, dan sekiranya ada apa-apa kesalahan di dalam undang-undang yang mereka kuasakan, mereka juga boleh ambil tindakan. Tetapi penyiasatan itu tadi perlu dilakukan dengan secara perhubungan yang baik antara semua agensi, ya, supaya kita dapat benar pasti mereka ini tadi, cara bagaimana kita boleh menentukan wang ini tadi tidak lari keluar negara dan macam-macam. Dan oleh itu saya di sini berharap pihak mangsa-mangsa ini membuat laporan polis dan kami pihak NGO akan meneliti laporan tersebut dan akan membantu pihak penguasa untuk mendapatkan keterangan yang kukuh agar mereka ini tadi dapat dibawa ke muka pengadilan.
Jika mereka berada di luar negara, kita akan cuba bawa balik mereka supaya menghadapi undang-undang di negara ini. Kerana mereka telah menipu rakyat kita di sini. Jadi kerajaan dan juga kuat kuasa perlu berusaha dalam menjalankan selatan ini tadi. Kerana masyarakat yang tertipu ini memerlukan bantuan anda semua. Okay, terima kasih. Saya dengan ini menjemput Tuan Reza untuk memberikan sedikit ucapan. Okay. Jenayah scamming ni semakin teruk di negara kita, ya, di Malaysia. Hari-hari kita boleh nampak laporan berita berkenaan dengan jenayah scam. Kita harap kerajaan dapat melihat kemungkinan negara kita ini dicop, dilabel sebagai pusat scamming atau scamming heaven. Ya, ini satu perkara yang serius sebab ini boleh menjejaskan dan mengkukatkan imej dan reputasi negara kita Malaysia. Dan saya bersetuju dengan cadangan Tan Sri Musa berkenaan dengan Anti-Scamming Act kerana tidak dapat dinafikan terdapat wujudnya kerompongan perundangan-perundangan tertentu dalam kes-kes seperti ini, ya. Dan apa yang saya nampak, memang ini satu jenayah tipu dan saya tak dapat menafikan memang terdapat sedikit komplikasi undang-undang. Maka itu pihak berkuasa Malaysia harus menumpu fokus kepada faktor Malaysia adalah syurga scammers. Ini amat penting. Amat memalukan jika pihak Malaysia tidak mampu mewujudkan satu undang-undang yang kukuh, undang-undang yang airtight, watertight untuk mengawal dan mengatasi aktiviti scamming di Malaysia ini. Itu saja. Sekian. Satu lagi ingin saya nasihatlah. Kadang-kadang apabila ada masa-masa yang berreport, ada pihak-pihak yang mengatakan ini pasal tamak ni, kerugian. Jadi bagi saya ini bukan pasal tamak. Pasal ada orang menawarkan pelaburan, semua orang nak buat duit. Kan? Jadi mereka tertipu. Jadi jangan kita melabel mereka yang beli saham ni semua orang yang tamak itu sebab dia rugi. Saya rasa ini satu perkataan yang tak sepatutnya dikeluarkan apabila seseorang itu tadi nak menghadapi usaha. Jadi bagi saya kita kena mengambil tindakan terhadap scammer-scammer ini. Bukan kita melabelkan orang yang menuat pelaburan ni sebagai tamak dan macam-macam. Betul. Okay, terima kasih. Okay, kita jemput wakil mangsa. Wakil mangsa untuk hadir. Wakil mangsa. Sabiha cari makan. Yang Cina ni, 3个礼拜看电视，你会讲华语吗？你会讲华语吗？ Apa kongsikan bagaimana kerugian jumlah kerugian. Assalamualaikum dan selamat petang semua. Terima kasih atas kehadiran semua rakan-rakan saya, puan dan tuan semualah. Okay, saya adalah salah satu mangsa dalam skim penipuan ni lah. Sebelum ni saya tak tahu kata ini adalah satu skim penipuan. Saya menganggap benda ni adalah diluluskan oleh kerajaan. Selepas kronologi dia, selepas bila jadi satu isu bila kami punya dividen tidak dibayar, saya berurusan dengan saya punya ejen dan pihak syarikat. Pihak syarikat tidak melayan saya dengan kawan-kawan saya yang lain. Selepas tu saya mengambil satu tindakan undang-undang, saya melantik peguam untuk membuat satu saman lah kepada syarikat yang ini. Tapi tak dilayan. Email tak dibalas, telefon tak berangkat dan ejen pun hilang lah. Tapi dalam kes ini ada juga ejen-ejen yang datang membantu kami dan saya mengucapkan terima kasih kepada ejen-ejen yang terlibat. Jadi masalah sekarang ni walaupun saya dah buat report polis, saya dah ambil peguam, dah hantar LOD semua tapi tidak dibalas dan diam. Perkembangan yang terkini buat masa setakat hari ini, saya dan teman-teman saya lain telah di-email oleh pihak syarikat untuk proses terusnya untuk membayar, untuk mengikutlah dia orang punya syarat-syarat yang terbaru. Bagi saya tidak bersetuju sebab sebelum ini pun
diorang punya agreement pun diorang tak tunaikan agreement diorang, dan sekarang ni diorang akan buat agreement baru. Bagi saya inilah satu proses untuk menarik masa yang lebih lama lah. Macam saya sendiri pun saya melabur, sepatutnya saya punya saham sudah matang dan sepatutnya pihak syarikat perlu memulangkan saya punya dividen, pokok semualah, tapi sekarang dia tidak memulangkan apa-apa dan masih mengambil langkah memanjang-manjangkan masa lagi lah. Bila saya tersangkut sebagai rakyat biasa, saya tersangkut, saya tak tahu nak pergi mana-mana dan saya pernah mengambil peguam, tapi saya tengok suara kami yang sedikit dengan teman-teman saya setakat 10 orang tu tidak dilayan oleh pihak syarikat. Jadi kami beramai-ramai mengambil satu langkah melantik pihak MHO untuk membantu kami untuk pengetahuan semua. Kalau kawan-kawan saya 12 orang, bila saya masuk dalam MHO ni saya sangat-sangat terkejut sebab ramai lagi. Macam saya katakan dekat tuan-tuan dan puan-puan, macam Datuk cakap, kami ni memang percaya syarikat ni sedia berahat, apa semua kami pun dah buat kajian. Tapi ada lagi yang yang kami tidak faham, yang peringkat yang ke atas yang selebihnya lah. Bila sampai di sini kami mendapat keterangan dengan jelas dan terang dan kami dah tahu hala tuju kami. Dan saya dengan rendah hati memohon agar pemimpin-pemimpin negara kita supaya mengambil cakna lah tentang isu-isu ini semualah. Dan sepatutnya pemimpin-pemimpin kita pun, yakni satu peluang juga saya nak bagi tahu bagaimana rakyat Malaysia ni, kita ni ada duit yang kita nak melabur. Kita boleh melabur untuk membangunkan negara kita, tetapi kita telah ditipu. Sebenarnya peluang ni kalau pemimpin-pemimpin negara kita yang hebat-hebat di parlimen tu, kalau ambil kes ini berbilion ringgit, ratusan juta ringgit, rakyat Malaysia yang kami ni melabur sebab benda ni di dalam Malaysia. Macam saya buat udang, melabur dalam pelaburan udang itu, udang tu kilangnya di Malaysia. Jadi saya kata okey, itu saya dapat keyakinan untuk melabur di sini. Memproduce makanan untuk rakyat Malaysia. Semua kawan-kawan saya ni, kami tengok itu adalah satu model yang cantik untuk kami melabur. Tapi sayangnya kami ditipu lah. Berapa jumlah pelaburan? Berapa? Jumlah pelaburan boleh saya cakap kan? Kalau jumlah pelaburan saya 300,000. Saya seorang. Syarikat apa tu? Oh, syarikat tak boleh sebut lah. Tak apa, biar tuan ni kan, biar tuan yang selesaikan. Mana puan pertama kali dapat tahu tentang pelaburan? Cerita dia, saya dapat panggilan daripada ejen. Saya pun tak tahu macam mana ejen boleh dapat nama saya lah. Lepas tu bila saya jumpa, dia tunjuklah, dia menunjuklah semua dia punya syarikat. Dia syarikat kat mana, apa produk dia kat mana, apa-apa kat mana. Pas start sejak bila? Saya sertai tahun 2019. 2019. Ya. Start tak dapat dividen tu bila? Start tak dapat dividen masa tu 2019, lebih kurang 2020 macam tu. Bila saya berurusan dengan ejen saya berjanjilah okey dari 4 bulan. Dia ada package yang ditawarkan, ada yang terima dividen setiap 2 bulan, ada yang 4 bulan, ada yang setahun sekali lah. Memang dah tengok lah tempat kilang. Untuk kawan-kawan saya, dia orang dah tengok, dia orang dah pergi. Syarikat buatan makanan? Ya, macam kebanyakan sebenarnya dia banyak. Dia ada pharmaceutical, dia ada makanan dan lain-lain lah. Dia janji tu return berapa ya? Dia return dalam 30%. Satu tahun ya? 1 tahun lah macam tu. Jadi dia ada buat laporan tak dari masa ke semasa? Okey, bila saya pun seorang pengusaha catering, bila kita berurusan macam ni, bila kita telefon, bila kita follow up dengan company, masa kita kena kes ni tersangkut pasal COVID juga kot, dia orang tak ada apa-apa reply. Tapi sekarang ni, sejak kami telah melaporkan diri kepada MHO dan pihak polis, pihak company tu telah menghantar email kepada semua. Katanya dia ada bagi satu perjanjian yang baru untuk kami tanda tangan. Dan minta maaf, dan kami tak akan tanda tangan lah yang tu sebab perjanjian yang mula pun dia tak ikut. Perjanjian kedua kami tidak ada. Apa-apa berurusan dengan tuan lah MHO. Ada cek tak ada SSM ke ataupun bank negara scam alert? Dia tersenarai dalam scam alert ke? Untuk syarikat yang saya melabur ni, benda tu semua ada.
benda tu semua ada. Maksudnya dia ada kelulusan. Dia ada kelulusan sebab tu kita Dan tak dan dia termasuk menggunakan dalam nama negara. VVIP. Dia menggunakan apa tu macam pemimpin-pemimpin kerajaan pun ada juga, ahli-ahli politik yang pun ada juga. Macam staff-staff yang bekerja kat Bank Negara yang high ranking. Macam ni. Jadi kita pun percaya. Tapi dia ada kelulusan dalam senarai scammer list lah. Masa tu tak ada lagi. Masa tu 2009 tak ada scammer list lagi. Sekarang dah ada. So macam saya nak tanya kenapa agaknya Bank Negara tidak menjatuhkan di dalam hitam nama-nama yang dalam senarai scammer list sekarang. Macam contoh Datuk Vida semalam. Syarikat dia dah termasuk dalam scammer alert. Tapi kenapa dia tak di blacklist oleh Bank Negara? Yang tu yang dicakap oleh Tuan Tan Sri tadi dengan Datuk, benda tu patut dibawa ke peringkat yang lebih tinggi. Peringkat lebih tinggi, kita punya menteri-menteri lah patut ambil cakna dengan hari ini. Kena jawab lah. Ya, bukan saya kena jawab. Saya hanya pelabuh. Marhai saja. Ya. Robot saya boleh. Saya tak buat apa. Duit saya dah lost. Okey. Jadi mula 2019 Puan baru investkan dari Saya 2019. 2019. Okey. Jadi syarikat tu ada bagi update tentang investment juga. Apa yang mereka invest. Oh, dia akan bagi sebulan ke bulan, update bila dia kita email dia. Itu pun dia akan tengok lah randomly lah 1 bulan ke 2 bulan baru dia balas email kita lah. Tapi untuk syarikat tu ada 100 mangsa pelabur lah. Saya rasa bukan 100, saya rasa lebih Yang lagi. mengadu dengan melalui MSO sekarang ni 150 orang. Dan akan datang lagi. Rasanya berapa ramai semua? 3,000, anggaran 3,000. Anggaran. Ya. Ya. Jadi saya bukan nak